Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Izzati binti Suriman, pelajar semester 4 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Seni dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Di belakang saya merupakan rumah limas tradisional Johor yang berada di Kampung Bukit Pupuk Segamai. Majoriti rumah-rumah Melayu di daerah Segamai bersyirikan reka bentuk rumah limas. Menurut pewaris dari generasi ketujuh, iaitu Wan Juwaria binti Wan Muhammad Amin, rumah limas ini yang terawal dibina di Kampung Bukit Pupuk iaitu pada tahun 1820. Jika dilihat dari luar, rumah ini adalah pencampuran antara seni bina Melayu dengan sedikit pengaruh seni bina Inggeris ataupun dipanggil seni bina hybrid. Ini jelas kelihatan pada penggunaan bahan binaan baru seperti batu dan konkrit, terutama pada bahagian anjung dan tangganya. Berdasarkan penceritaan pewaris, bahan utama pembinaan rumah limas ini telah diperoleh daripada kayu pokok merbau yang dahulunya terdapat di tapak ini juga. Merbau adalah pokok kayu keras tropika yang berkualiti tinggi dan tahan lama serta tahan serangan anai-anai. Ketahanannya terbukti apabila keadaan rumah limas yang berusia 202 tahun ini masih berada dalam keadaan kukuh walaupun sudah menjadi rumah peninggalan dan tidak berpenghuni sejak tahun 2019. Secara keseluruhannya, teknik binaan rumah ini adalah mengikut binaan tradisi seperti penggunaan tanggam bagi penyambungan struktur gelegar lantainya, rangka bumbung dan juga tiang. Pembinaan rumah ini tidak menggunakan paku dan hanya menggunakan sistem pasak dan tanggam. Bagi teknik penyusunan kayu pada dinding, secara keseluruhannya kaedah yang digunakan adalah secara menegak. Untuk mengekalkan identiti rumah limas Johor, rumah ini diperbuat daripada kayu dengan unsur tradisional seperti papan pemanis, tuncuk langit, sisir angin dan kekisi pada tingkap dan serambi luar. Rumah ini turut memiliki unsur moden seperti kepingan cermin berwarna di tingkap untuk menjadikannya lebih menarik. Reka bentuk bumbu limas adalah timba atau takir yang diperbuat daripada daun pisang atau upih yang berbentuk tirus ke atas seperti piramid menurun ke cucuran atap. Elemen tujuh langit yang berbentuk batu nisan pada bahagian atas tembal layar serambi luar mewujudkan unsur sufisme dalam seni bina rumah limas ini. Ianya dianggap sebagai satu perumpamaan kubur supaya sentiasa mengingati kematian. Dengan itu, manusia akan menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan mengamalkan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur ini juga sebagai perlambangan bahawa manusia mendapatkan cahaya daripada langit. Kekisi dan sisir angin yang ada pada setiap tingkap bukan sahaja berfungsi sebagai hiasan tetapi juga untuk memudahkan cahaya dan udara masuk ke dalam rumah bagi menyejukkan suasana di dalam rumah ini. Seperti rumah-rumah tradisi Segamai yang lain, rumah limas ini mempunyai keunikannya yang tersendiri walaupun dekorasi ukirannya kurang ditekankan. Rumah ini hanya mempunyai hiasan yang ringkas seperti hiasan kelarai pada gerbang serta sisir angin pada kepala tingkap, kepala pintu dan pagar serambi luar. Selain itu, terdapat juga ukiran tepuk timbus pada bahagian papan pemanis. Rumah ini juga dikatakan menarik kerana terdapat kolam tadahan air hujan yang turun dari bumbung di ruangan anjung. Menurut pewaris, pada zaman dahulu, air hujan yang terkumpul dalam kolam ini akan digunakan untuk membasuh kaki sebelum naik ke rumah. Kepingan kayu dengan hiasan kelarai sebagai gerbang di pintu masuk rumah digunakan untuk membahagi ruang antara anjung dan serambi luar. Anak tangga rumah Melayu tradisional sengaja dibina dengan bilangan ganjil kerana bilangan genap menunjukkan kesempurnaan dan ia hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilangan ganjil menunjukkan manusia sebagai hambanya yang lemah dan tidak sempurna. Dari segi perancangan ruang dalamannya pula adalah sama seperti rumah Melayu tradisional Johor yang lain. Serambi luar ini adalah separa tertutup, berfungsi sebagai ruang untuk bersantai atau menyambut tetamu. Kemudian diikuti dengan ruang tamu utama yang dikenali sebagai rumah ibu, sempena menghormati peranan ibu sebagai pengelola rumah dan penyeri keluarga. Rumah ibu yang mana arasnya dinaikkan sedikit bagi mendefinisikan bahawa ruang ini adalah ruang kegunaan pemilik rumah dan untuk tujuan privasi.
Rumah ibu juga mempunyai laluan ke rumah dapur yang dikenali sebagai selang. Rumah dapur pula terletak di bahagian belakang dengan aras lantainya adalah paling rendah untuk menunjukkan kepenggunaannya sebagai ruang kerja. Terdapat 4 bilik dalam rumah ini, iaitu 2 bilik bagi anak-anak dan cucu cicit yang terletak di bahagian rumah ibu. Manakala 2 bilik lagi bagi ibu bapa dan datuk nenek pula terletak di bahagian rumah dapur. Terdapat elemen yang tersirat mengapa susunan bilik adalah sebegitu. Bilik ibu bapa dan datuk nenek di bahagian belakang menunjukkan bahawa peranan mereka sebagai penjaga rumah yang sentiasa memantau keadaan rumah. Keunikan rumah ini juga dapat dilihat pada seni bina lotengnya yang terletak pada bahagian bumbung anjung. Loteng adalah ruang untuk penyimpanan barang seperti tikar, teriu atau barang-barang keperluan untuk kegunaan kenduri. Rumah ini juga mengekalkan ciri-ciri rumah limbas buai di mana mempunyai kolong iaitu bahagian bawah rumah yang berfungsi sebagai tempat menyimpan barang, melakukan aktiviti harian dan berehat. Antara faktor yang mempengaruhi seni bina rumah limas ialah faktor iklim, agama Islam, sosial dan alam sekitar. Faktor agama Islam menyebabkan rumah didirikan mengikut arah kiblat dan ruang di antara kaum lelaki dan perempuan dipisahkan. Hal ini demikian menjelaskan bahawa masyarakat Melayu tradisional sering mengadaptasi isi kandungan Al-Quran dalam seni bina rumah mereka. Tuncuk langit berbentuk nisan miliki makna indah kurnia. Datuk Hang Tuah pernah berpesan, takkan Melayu hilang di dunia.